Salam sejahtera saya ucapkan kepada Syazani dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Lucia Rabai Anda Enggong ingin menyatakan kumpulan kami akan membentangkan keseluruhan sebuah novel yang bertajuk Animal Farm yang diterbitkan oleh George Orwell. Kumpulan kami akan memilih dua aspek penting yang terdapat di dalam novel tersebut. Yang pertama ialah aspek kuasa dan juga aspek kebebasan. Untuk aspek kuasa akan dibentangkan oleh Afiq dan juga Muzaffar, dan untuk aspek kebebasan akan dibentangkan oleh Suzana dan juga Vanessa Dios. Dan bagi kesimpulan pula akan dibentangkan oleh Roland Raul. Seterusnya kita teruskan sesi pembentangan ini. Bagaimana kuasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri dalam novel ini? Okey, kita dapat melihat apabila Mr. Jones pada mulanya menggunakan kuasanya sebagai manor ladang untuk memaksa dan mengerah haiwan-haiwan di dalam kandang untuk bekerja dengan lebih keras secara paksaan dan juga perambaan. Dan apabila haiwan-haiwan ini berjaya membuahkan hasil tersebut hanya dinikmati oleh Mr. Jones sahaja, sementara haiwan-haiwan yang telah bekerja lebih keras hanya diberikan makanan untuk meneruskan kehidupan mereka dan bekerja seperti biasa sehinggalah akhir hayat mereka. Sebagai contoh, haiwan ayam dan lembu yang menghasilkan telur dan susu hanya digunakan manfaat hasilnya untuk Mr. Jones, manakala haiwan tersebut hanya diberikan makan dan bekerja seperti biasa. Selain itu, kita juga dapat melihat penggunaan kuasa untuk kepentingan diri sendiri apabila ideologi animalisme yang diperkenalkan oleh dua ekor babi, yaitu Snowball dan Napoleon. Pada awalnya, ideologi ini diamalkan, yang mana ideologi ini menekankan kesamarataan dan keadilan antara semua haiwan-haiwan yang ada di dalam ladang. Namun, lama-kelamaan ideologi ini semakin diketepikan apabila Napoleon cuba untuk menyingkirkan sesiapa sahaja yang boleh menggugat kedudukannya sebagai ketua. Dengan itu, dia berjaya menyingkirkan beberapa orang yang menggugat kedudukannya dengan taktik yang licik, yang mana pada akhirnya menyebabkan dia menggunakan pemerintahan secara kekerasan ataupun diktator. Napoleon seorang yang korup dan tamak dengan kuasa. Napoleon menganggap Snowball sebagai pesaingnya untuk mendapatkan kuasa. Dia secara terbuka dan tanpa rasa malu mempunyai keinginan untuk menjadi ketua supaya dia dapat berkuasa dengan lebih mutlak menggunakan kekerasan. Mengambil contoh, Napoleon telah mengambil beberapa ekor anak anjing untuk dilatih dari kecil sehingga dewasa sehingga menjadi liar dan ganas. Apabila anak anjing menjadi ganas, Napoleon akan gunakan untuk menakutkan haiwan-haiwan lain supaya mereka akur dengan perintah Napoleon untuk singkirkan Snowball dari ladang. Menggunakan kuasa dengan melanggar undang-undang yang dibuat dan ambil sikap lepas tangan. Tidak ada haiwan yang boleh membunuh haiwan lain. Itulah perintah yang telah ditetapkan, tetapi pemerintah tidak peduli. Ini terbukti apabila keganasan yang berlaku disebabkan kematian binatang, iaitu boxer. Dalam Undang-Undang ke-6 ditetapkan tidak ada binatang yang boleh membunuh yang lain. Dan walaupun tidak ada yang peduli tentang undang-undang tersebut, tetapi dirasakan bahawa pembunuhan itu yang berlaku tidak sepadan dengan hukuman yang dikenakan. Semanggi meminta Benjamin membacakannya perintah ke-6, dan ketika Benjamin seperti biasa mengatakan bahawa dia enggan ikut campur dalam masalah seperti itu, dia menyuruh Muriel membacakan perintah untuknya. Sambil berlari, tidak ada binatang yang boleh membunuh yang lain, haiwan tanpa penyebab. Dan dua perkataan terakhir telah hilang dari ingat haiwan. Mereka melihat sekarang bahawa perintah itu tidak dapat dilaksanakan kerana jelas ada alasan yang baik untuk membunuh pengkhianat yang telah melancarkan diri dengan Snowball. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan hak asasi, di mana setiap daripada haiwan tersebut mengekalkan dan memperjuangkan hak-hak mereka untuk terus mendapatkan hak mereka daripada terus dihina dan ditindas oleh manusia yang memperlakukan mereka dengan kejam. Seterusnya adalah kebahagiaan. Mereka bahagia kerana mereka bebas untuk mencari manfaat dan rezeki masing-masing selepas mereka berjaya untuk menindas pemilik Animal Farm itu, iaitu Mr. Jonas. Haiwan tersebut gembira dan merasa bebas apabila Mr. Jonas tidak ada di dalam ladang tersebut, dan mereka bebas melakukan apa saja yang akan mereka ingin lakukan, termasuk juga akan mengadakan perjumpaan dengan semua hewan-hewan yang ada di sekitar tempat tersebut. Saya mengambil contoh daripada seorang daripada watak dalam novel ini, iaitu Old Major.
ataupun seorang babi hutan yang dihormati telah berjaya menyatukan rakan-rakannya di bawah kebencian terhadap manusia. Dengan menegakkan kepercayaan mereka, mereka bukan saja menjamin kebebasan tetapi juga menjamin serta menjaga masa depan yang cerah untuk generasi yang akan datang. Seterusnya adalah ketakutan. Ketakutan ini adalah merujuk kepada ancaman daripada pemilik, iaitu Mr. Jones yang seorang pemabuk dan juga tidak bertanggungjawab. Semua hewan di dalam kandang tersebut dipaksa untuk bekerja secara paksa dan setiap aktiviti harian mereka adalah hanya untuk bekerja, dan selesai mereka melakukan kerja tersebut, mereka akan dikurung semula di dalam kandang tersebut. Berdasarkan novel Animal Farm, dapat dilihat bahawa kekejaman dan penindasan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat Rusia. Berbagai propaganda juga digunakan untuk menutupi kesilapan dan kesalahan yang telah mereka lakukan pada masa itu. Di ladang haiwan, pembinaan kincir angin menjadi ukuran penting terhadap kecakapan pemerintahan tersebut, dan kehancuran kincir angin telah memberikan tamparan besar terhadap prestasi babi yang telah memberikan idea tentang pembinaan kincir angin. Babi juga mengatakan bahawa pembinaan kincir angin akan memberikan keselesaan hidup kepada semua haiwan di ladang tersebut. Kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku babi yang memaksa hewan-hewan di ladang untuk bekerja dengan lebih keras untuk membina kincir angin. Napoleon juga membuat tuntutan bahawa Nobel yang bertanggung jawab terhadap kehancuran kincir angin dan mengalihkan semua kesalahan terhadapnya. Secara lebih luas, kincir angin merupakan manipulasi babi yang berterusan terhadap haiwan-haiwan biasa di ladang. Malah, babi bukan sahaja memaksa haiwan untuk membina sebuah kincir angin, tetapi menahan mereka daripada makan makanan yang ada di ladang. Pelbagai teknik kekerasan dan penindasan yang telah dilakukan oleh pemerintah Rusia pada masa itu untuk mengekalkan ketaatan dan kepatuhan rakyat terhadap negara, walaupun sistem ekonomi pada masa itu semakin jatuh. Teknik yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan rakyat tidak mempunyai hak kebebasan dalam menentukan kehidupan mereka, sehingga berlakunya penentangan dan pecahan kelas secara besar-besaran dan menimbulkan penentangan terhadap rakyat. Begitu juga yang berlaku terhadap ayam yang menentang penjualan telurnya, yang menyebabkan ayam mati atas pemberontakan yang dilakukannya. Hal ini telah menyebabkan rakyat tidak mematuhi segala peraturan yang telah dilaksanakan, malah mencabar peraturan-peraturan tersebut sehingga mencetuskan revolusi Rusia. Jadi kesimpulannya adalah perbandingan antara negara totalitarian dalam kehidupan sebenar dan fiction seperti dalam karya George Orwell iaitu Animal Farm adalah serupa. Animal Farm sangat mirip dengan kediktatoran negara-negara totalitarian seperti Rusia, fasis Italy dan Nazi Jerman, dan watak-watak utama masing-masing seperti Joseph Stalin, Benito Mussolini dan Adolf Hitler. Orwell membandingkan bukan sahaja orang-orang tetapi peristiwa yang terutamanya bagaimana mereka memperoleh dan mempertahankan kekuasaan atau mempertahankan negara masing-masing. Novel ini sejajar dengan keadaan totalitarian yang menunjukkan bagaimana peraturan totalitarian ini bagi mereka untuk memperoleh kuasa dari masa ke semasa, melakukan banyak kekejaman terhadap rakyat sendiri sambil mereka memberikan propaganda yang mana menyatakan bahawa pemimpin mereka ini adalah seorang wira atau penyelamat. Hanya dengan membaca novel ini, seseorang dapat membezakan atau mempelajari makna sebenar sebuah negara totalitarian tanpa mempelajari mana-mana kehidupan nyata. Dan apabila mereka mempelajari kedua-duanya sekali, mustahil untuk tidak melihat persamaannya. Setiap parti totalitarian yang memerintah, mereka memerintah dengan cara yang sama, yaitu dengan memberi keuntungan pada diri sendiri, berbohong kepada rakyatnya, dan mengumpulkan serta mengekalkan kekuatan sebanyak mungkin. Dan inilah yang dimaksudkan dengan negara totalitarian sebenarnya. Sekian daripada saya. Terima kasih.